Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun 1441 Hijrah bersamaan tahun 2020 Masihi. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan sedikit tazkirah tajuk sirah Islam, iaitu pembukaan kota Mekah. Dalam bahasa Arab dipanggil Fathu Mekah. Peristiwa pembukaan kota Mekah ini berlaku pada 10 Ramadan tahun ke-6 Hijrah. Peristiwa kemuncak ini berlaku apabila musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah yang telah termeterai dengan orang Islam. Antara kandungan perjanjian ini menyebut setiap suku Arab boleh memilih sama ada menjadi sekutu Nabi Muhammad SAW ataupun sekutu kaum Quraisy. Kedua-dua pihak tidak boleh berperang dalam tempoh 10 tahun dan tidak boleh membantu pihak lain berperang. Malangnya, ada suku-suku Arab yang bersekutu itu ada golongan yang bertelagah, iaitu Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar bersekutu dengan Quraisy Mekah, manakala Bani Khuza'ah memilih bersekutu dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Bani Bakar dengan pertolongan Quraisy Mekah menyerang perkampungan suku Khuza'ah di lembah Watir. Apabila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, baginda mengarahkan puluhan ribu umat Islam, malah mungkin sampai mencecah ratusan ribu umat Islam, menuju ke kota Mekah tanpa pengetahuan penduduk musyrikin Mekah. Baginda menolak sebarang rundingan dengan pihak Quraisy sehingga kemarahan umat Islam hanya diketahui apabila mereka hampir memasuki kota Mekah. Akhirnya, umat Islam dapat memasuki kota Mekah tanpa sebarang peperangan dan pertumpahan darah. Peristiwa ini menggambarkan bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang ikhlas kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nasr ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Mafhumnya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemenangan. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita dapat menghayati peristiwa-peristiwa yang penting dalam kalender Islam kita, dan kita perbanyakkan amal ibadah kita di bulan puasa Al-Mubarak ini. Semoga Allah SWT menerima segala amalan baik kita dan semoga kita menjadi insan yang lebih baik pada masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Karim. Assalamualaikum. Semua anak-anak mula berimajinasi. Sejak berhijrah ke Madinah, orang-orang Islam tidak dapat kembali semula ke Mekah akibat permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Namun hati mereka tetap merindui Mekah, khususnya Kaabah yang menjadi kiblat di dalam solat setiap hari. Maka pada tahun ke-6 Hijrah, baginda Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Islam untuk membawa mereka pergi mengerjakan haji buat pertama kali di Mekah. Namun, setelah tiba di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, perjalanan mereka itu telah disekat oleh kaum musyrikin Quraisy. Orang-orang Islam tidak dibenarkan memasuki Mekah kecuali untuk mengerjakan haji pada tahun berikutnya, dengan syarat mereka haruslah menandatangani satu perjanjian perdamaian yang akan berkuat kuasa selama 10 tahun.
Perjanjian Hudaibiyah itu menggariskan bahawa tidak boleh ada sebarang peperangan di antara orang-orang Islam dan musyrikin Quraisy atau dengan sesiapa pun yang menyokong mana-mana pihak di antara mereka. Mana-mana orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga haruslah dikembalikan semula. Tetapi mana-mana orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidaklah perlu dikembalikan. Orang-orang Islam hanyalah dibenarkan untuk tinggal selama 3 hari sahaja di Mekah apabila mengerjakan haji. Walaupun kelihatan tidak adil dan berat sebelah, namun Rasulullah SAW sudah nampak hikmahnya akan perjanjian itu. Baginda mengambil kesempatan itu untuk menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas lagi. Utusan dakwah turut dihantar sehingga ke negeri-negeri yang jauh seperti Rom, Parsi dan Mesir. Maka jumlah orang-orang Islam pun bertambah dan berlipat ganda. Namun, perdamaian itu tidaklah dapat berkekalan dengan lama. Masuknya tahun kedua dalam perjanjian itu, orang-orang Islam dikhianati oleh musyrikin Quraisy. Mereka telah bertindak menyerang hendak orang-orang Islam pada waktu malam dan membunuh semua orang yang ada di situ dengan kejam. Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan semua kekuatan orang-orang Islam dan mereka lantas bergerak menuju ke Mekah. Tentera Islam yang kini berjumlah lebih daripada 10,000 orang itu memasuki kota Mekah dan seterusnya menawan kota itu secara aman tanpa mendapat sebarang tentangan. Setibanya di kota Mekah, maka baginda Rasulullah SAW pun segera memasuki Kaabah dan membersihkan kira-kira 360 buah berhala yang berada di dalamnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah SWT yang bermaksud, "Dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu sememangnya pasti lenyap." Daripada surah Al-Isra ayat 81. Maka dengan itu, agama Islam pun akhirnya berjaya kembali ke kota kelahirannya. Dan sehingga kini, Makkah Al-Mukarramah terus berkekalan menjadi kota suci bagi umat Islam yang dikunjungi pengikutnya dari serata dunia saban tahun. Sekian